mereka sekarang ni. I mean, DG still boleh buat damage kalau dia mengambil Impure Rage di sini. Okey, sekarang kita nampak combo Minotaur dan juga Akai lawan Lolita dan juga Digi. Tuduhan yang pertama. Ya, Lito Andra menjadi perebutan tapi 2 lawan dengan 3. Yums tak ada dekat kawasan ini. Rival nyawa cukup rendah tapi Chico Guys cuba untuk mempertahankan rakan sepasukannya. Akan tetapi Chico Guys terpaksa untuk berundur dengan penggunaan flicker. Namun Pomes terjam masuk begitu saja. Nyawa mereka semakin lama semakin mudah untuk dicairkan, dileburkan oleh pasukan Toda. Namun Yumski Panda berjaya meloloskan diri dengan penggunaan flying tackle sebentar tadi. Hampir saja mendapatkan first blood untuk pasukan Toda, tetapi dengan flying tackle yang dikatakan oleh Samfrost, mampulah Panda untuk melarikan diri. Tetapi sekarang ini, Karakuri, kita lihat pengambilan emblem daripada Panda menggunakan Hunter Strike sebagai pilihan emblem. Bukanlah dia punya marksman emblem, tapi Killing spree. maaf, killing spree sebenarnya yang telah digunakan. Adakah ini lebih berbaloi daripada marksman? Tapi sebelum itu, Pomes! Pomes terus hilang daripada Pavilion of Dawn. First blood, damage burst yang tinggi daripada Gary. Dan untuk menjawab soalan Adi sebentar tadi, disebabkan dengan adanya Digi yang digunakan, Man ada babysitter terbaik dekat sini. Dan untuk membenarkan beliau bermain dengan Axis secara berterusan, killing spree dia ambil tetapi pengeduaan di bahagian tengah. Nyawa rendah. Cukup rendah, terus saja dihabiskan. Kill yang pertama untuk Toda dapatkan. Terus marah ke kawasan turtle untuk Gary mendapatkan objektif mereka. Tapi Gary sebenarnya yang berada di situ memulakan turtle tersebut tanpa menyaksikan pertarungan di bahagian tengah tersebut yang mana mengorbankan Roma milik pasukannya. Yang mana sekarang ni mereka masuk kembali dapatkan rival. Gary dapatkan 1, dapatkan 2 saya kira. Tapi Ciku masih akan terus dicakar. Lola akan kunjungkan kill itu untuk tim Hug mendapatkan turtle di tangan Gary. Malah Pomes akan terus hilang. Min dengan menggunakan Dominan Blast berjaya untuk lakukan stun yang cukup cemerlang. Tim Hug masih lagi bertarung dengan nyawa mereka. Bijak daripada tim Hak memaksa tim fight apabila Toda Yumski sebentar tadi belum mencapai level 4. Tiada heavy spin untuk menggagalkan serangan tim Hak. Dan di mana mungkin Toda perlu bermain dengan lebih berdisiplin. Sabar sekejap menantikan skill set mereka. Manakala untuk tim Hak, inilah peluang mereka untuk cuba memulakan snowball effect. Ya, saya nak berbalik-balik kepada emblem ini. Lihatlah, ada 2 killing spree. Satu di tangan Bruno, satu lagi di tangan Diros. Di mana mereka sangat-sangat ingin mendapatkan kill supaya mereka ada kemampuan untuk menambahkan nyawa mereka semula. Dan tidak dilupakan juga menambah sedikit, bomb sedikit kepada Kunci kemenangan tim Hak adalah apabila Panda berjaya untuk mendapatkan snowball. Jadi sekarang ini menyediakan perangkap untuk melakukan ambush. Tetapi adanya Man. Terus sahaja ditolak dengan penggunaan time Jini berjaya untuk main ini meloloskan diri. Tapi rival yang juga rendah. Sepakan rembatan daripada Panda akan berjaya untuk menumbangkan pemain tersebut. Malah Man akan berjaya untuk menumbangkan Yomski. 2 orang gugur untuk tim Toda. Panda sekarang memberikan fokus kepada menara. Namun Momo dan juga Chico Guys akan pertahanan akan tetapi Chico Guys tidak mampu untuk menangkap Panda dan akhirnya clearance terlebih dahulu dilakukan. Killing spree daripada Gary sebentar tadi membenarkan beliau masih untuk bermain dengan game safe apabila berjaya untuk mendapatkan kill. Di mana Toda seperti terkejut, ingatkan dah nak mati tetapi masih lagi hidup, masih lagi mampu untuk mengeluarkan damage. Sekarang ini kedua pasukan cuba memberikan fokus kepada bahagian atas tetapi mungkin terpaksa membatalkan niat kerana fokus kepada bahagian turtle sekarang ini. Ya, turtle sudah pun mula untuk ditarik. Gary dan juga Lola memberikan fokus kepada Pomes. Cakaran demi cakaran Pomes, nyawa agak sedikit rendah, terpaksa untuk reset kembali. Tapi lihatlah bagaimana Dominant Fury yang berjaya untuk dilakukan oleh pemain ini. Berjaya untuk menghentak pemain-pemain daripada pasukan tim Hak yang mana berjaya untuk dapatkan pemain yang paling penting, iaitu Gary. Ya, kita lihat bagaimana Man sebentar tadi tiada di dalam team fight kerana perlu dipertanggungjawabkan di bahagian tengah untuk clearkan minion wave terlebih dahulu. Pasukan Toda mengambil peluang ini dengan sangat-sangat baik, mendapatkan kill yang diperlukan. Dan bukan itu saja, turret di bahagian bawah dan juga turtle yang seterusnya bakal dimiliki oleh mereka. Dan ini juga mungkin bermaksud di mana daripada segi rotasi, nampaknya Toda yang mempunyai sedikit kelebihan. Dan tim Hak mungkin perlu mengambil kira faktor tersebut. Berapa lama mereka berada di dalam satu kawasan. Sama sebentar, Dominan Blast. Yomski akan terkena stun walaupun ada jemputan heavy spin. Nyawanya dikurangkan dengan cukup pantas. Bom demi bom, bola demi bola, cukup menyakitkan
daripada Team Hawk. Dan lihat sekarang ini untuk awak Karakuri, adakah pasukan Todak kalau mereka nak lakukan inisiasi terlebih dahulu kena buzzerkan beberapa skill-skill supaya Man akan menggunakan dia punya time journey dengan lebih awal. Semestinya, tetapi persoalannya siapakah yang akan melakukan tugas tersebut? Adakah Yumski ataupun Chico? Tetapi sekarang ini Oh, lihatlah Blazing Duet sudah pun dibazirkan, hanya bermatlamatkan untuk melakukan clearance dan akhirnya tim Todak akan kembali bertindak pasif. Kita lihat sekarang ini keadaan daripada team fight sebentar tadi pada 5 minit yang pertama sangat-sangat rancak di mana kedua-dua pasukan ingin melakukan team fight mereka apabila mereka berjaya untuk mendapatkan posisi yang lebih cemerlang. Tetapi kali ini lebih berhati-hati, pancing-memancing sahaja di antara satu sama lain. Gary telah siap sedia di dalam posisi mereka, tapi lihatlah di bahagian tengah sekarang ini. Ya, di bahagian tengah Lola cuba untuk bertahan, nyawa terakhir, lapisan terakhir dan akhirnya tim Todak yang bakal pulang meninggalkan saja peluang untuk menumbangkan Lola sebentar tadi. kita dah membincangkan di mana daripada segi pushing sememangnya ada kepada Team Hawk. Jadi disebabkan itulah Todak cuba untuk memaksa team fight. Manakala Team Hawk cuba untuk memberikan tekanan kepada beberapa bahagian memecahkan formasi Todak supaya mereka tak mampu untuk Kalau itu adakah kini akan didapatkan di bahagian atas ini, namun tidak. Lola akan larikan terlebih dahulu. Hunter Strike di tangan Tiras, adanya armor penetration yang mampu memberikan kesakitan sedikit sebanyak ke atas Chico, guys. Oh, Gary dengan menggunakan Abysm Strike, fokus kepada clearance terlebih dahulu. Lola di bahagian atas masih lagi bertahan dengan nyawa yang cukup tebal. Ada dua lapisan terakhir bakal berjaya untuk dipecahkan, tetapi Yomski akan terus meloloskan diri. Nyawa kasih kerendah Chico, guys, masuk. Tak takut apa-apa. Dan akhirnya Lola yang bakal tertumbang sementara di bahagian bawah pula. Kalau kita lihat Team Hawk, ada 3 orang pemain melakukan perkara yang sama. Push demi push. Cuba untuk dapatkan akhirnya menara di bahagian dalam berjaya untuk dimusnahkan satu daripada sudut menara. kedua-dua pasukan bermain mengikut syarat kemenangan masing-masing dekat sini. Tetapi kalau kita melihat daripada segi kawalan map, nampaknya sedang dimiliki oleh Team Hawk. Tetapi Todak tidak mengalah. Momo nampaknya berjaya menjatuhkan turret tanpa gangguan daripada Team Hawk. So advantage yang Team Hawk ada sebentar tadi sama saja sekali. Oh. Yomski! Ya, sudah pun masuk. Dante penggunaan dominan blast daripada Min yang berjaya melakukan setup mengorbankan Yomski seorang saja. Walaupun satu tapi cukup bermakna. Mereka ada kelebihan daripada sudut jumlah sekarang ini. Dan akhirnya mungkin mereka boleh untuk berikan fokus kepada mid lane dengan adanya Panda untuk meneruskan tekanan di kawasan tersebut. Inilah perkara yang menjadikan tentang reverse time. Kita dah masuk, cuba nak keluar, ditarik semula menjadi mangsa yang mudah ketinggalan apabila rakan-rakan yang lain cuba untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi seperti yang dikatakan Adin, perbezaan tak begitu jauh, terutamanya dari segi gol dekat sini. Hanya 1,400 gol saja yang membezakan kedua-dua pasukan. Jadi seperti biasa, satu team fight saja yang diperlukan oleh Todak untuk kembali memegang game ini. Manakala untuk Team Hawk, mereka perlu mencari cara untuk meneruskan momentum mereka supaya dapat meninggalkan pasukan Todak lebih jauh lagi. Harus berikan perhatian kepada sudut team fight dan fokus mereka harus diberikan perhatian kepada bagaimana mereka nak memulakan inisiasi tersebut. Panda, damage beliau agak menyakitkan ke atas Chico, guys, yang dia boleh menahan damage yang agak banyak, tetapi perlu berhati-hati. Kalau terlampau banyak akan sukar dia nak keluarkan Minion Fury sekarang ini. Ya, cakap macam Minion Fury terus saja BSP digunakan terlebih dahulu menjadi satu pancingan umpanan. Pengeluaran time journey akan menyebabkan pasukan Todak marah ke bahagian hadapan Min. Dengan Dominion Blast berjaya untuk menghalau kedudukan Yomski, tapi Chico, guys, sudah pun dikenakan tekanan. Rival ada di bahagian kanan. Cuma untuk masuk, Lord sudah pun muncul, tapi Fomes terus-menerus memberikan tekanan menyebabkan Team Hawk berbelah bahagi. Mereka ingin masuk, tapi mereka juga tidak ingin membiarkan Fomes bersorangan di bahagian belakang. Menyebabkan sekarang ini dipertanggungjawabkan Panda untuk melakukan clearance terlebih dahulu. Inilah sebab kenapa Yana terus sahaja diambil apabila melihat adanya Masha, adanya Bruno. Dia dapat melengahkan perhatian Team Hawk sekarang ini. Fury. Ya, terus saja dibuka, tapi lihatlah time journey tak ada masalah untuk Team Hawk memberikan satu balasan daripada sudut damage. Terus saja ditumbangkan seorang pemain. Chico, guys, telah pun ada dalam team fight menyebabkan Team Hawk boleh saja untuk marah mendapatkan menara. Panda masih lagi ada sebenarnya, tapi Yomski dengan menggunakan heavy speed menghalau pemain-pemain Team Hawk daripada Barca, daripada Fomes. Terus melakukan zoning out akan tetapi Jalan Rival dengan rembatan daripada Panda akan terus
mendapatkan kill ke atas jungler. Melepaskan Todak tiada lagi retribution pada saat ini dan tim Hak ada peluang yang besar untuk dapatkan Lord secara percuma. Ya, Lord yang percuma pastinya akan membantu mereka untuk melakukan approach. Tetapi sebentar tadi gerakan agresif pada Todak telah pun digagalkan dengan tim Hak dengan adanya time journey daripada Man yang menggunakan Digi. Dan di mana Todak dah cuba melihat tak ada time journey, cuba nak bergerak agresif. Tetapi reaksi pantas dari tim Hak sebentar tadi berjaya mengelakkan diri daripada tertangkap. Dan sebaliknya berjaya untuk menjatuhkan ahli pasukan Todak yang lain. Inilah keselesaan dan juga kekuatan tim Hak di mana main bersatu hati. Fokus diberikan satu persatu ke atas pasukan pihak lawan di mana Blast hanya ingin menghalang saja Cikugas yang perlu mengundurkan diri dan tim Hak mereka tak ingin ke belakang. Mereka tahu hanya pergi ke hadapan sekarang ini. Ya benar sekali, terus ke hadapan, terus marah dengan adanya Lord di bahagian bawah. Bomis terus-menerus melakukan cutting lane, menyukarkan keadaan untuk tim Hak. Agak mustahil untuk mereka tamatkan permainan. One straight push cuba untuk dicapai. Mereka ada Bruno sebenarnya daripada Panda. Rembatan daripada bola pemain ini cukup menyakitkan. Boleh saja untuk menawarkan permainan kalau tidak diberikan tumpuan. Tapi lihatlah Chico guys dan juga Momo terpaksa. Mereka pulang sekarang ini, tiada lagi Blazing Duel. Tiada lagi Minotaur di dalam pertempuran sebentar tadi menyebabkan kehilangan inhibitor yang cukup bermakna. Ini adalah Bruno. Sekelip mata je. Sekelip mata sahaja yang diperlukan untuk menjatuhkan menara Todak. Dan itulah rancangan tim Hak buat ketika ini. Todak mungkin sekali lagi perlu mengumpan time journey terlebih dahulu nampaknya. Ya, mereka sudah pun masuk tapi seperti yang sudah dikatakan mudah untuk tim Hak dapatkan menara. Time journey dibakar. Chico Gas terpaksa untuk loloskan diri walaupun ada Minon Fury yang berjaya untuk dapatkan ramai orang pemain. Tapi rival! Walaupun pantas, tapi sekarang ini Heavy Spin berjaya untuk dapatkan Panda. Kedudukan Panda cukup penting. Double kill untuk Panda. Panda akhirnya akan tertumbang apabila Bome mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Namun Todak kehilangan 3 orang pemain. Bahkan menjadi yang keempat apabila Bome juga menjadi mangsa. Man akan mendapatkan kill. Tinggallah Momo bersorangan. Adakah ini mata yang ketiga untuk tim Hak? Nampak semakin cerah, semakin lama semakin mudah untuk mereka tamatkan permainan kerana tinggal seorang saja. Minim masih lagi ada. Tapi lihatlah bagaimana Momo akan ditumbangkan tim Hak. Akan tengah tamatkan permainan walaupun tanpa Panda di sini. Tapi nampaknya Todak sedikit lagi